Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Soya Cincau dalam sorotan berita mingguan. Antara berita yang akan dikongsikan dalam video ini ialah YouTube berkenal cara jana wang lebih mudah dari TikTok. Harga aplikasi di Apple App Store naik. Mafcom kongsi laporan Asia terima aduan pengguna tertinggi dan banyak lagi berita lain yang akan dikongsikan. Tapi sebelum tu saya nak jawab dulu satu komen dari episod minggu lepas, iaitu dari Zul Hafiz Ishak. Dia tulis, aku jujur je lah ya, aku skip ke 5 iklan tu kalau muncul. Hai awak, nak skip ya 5 iklan kat YouTube kalau jumpa? 5 iklan kat YouTube tu kalau awak dapat, tempoh dia adalah sehingga 30 saat dan tak boleh dilangkau. Maksudnya tak boleh skip. Kena tengok iklan tu sampai habis. Bosan kan kena tengok iklan? Asia umum mereka kembali beroperasi di Terminal 4, Changi, Singapura. Kekerapan penerbangan mingguan pada masa ini adalah kira-kira 60% daripada operasi syarikat penerbangan itu di T4 sebelum pandemik. Media yang dijemput hadir dalam majlis ini telah diberi penerangan tentang bagaimana T4 Changi direka bentuk supaya operasinya menjadi lebih efisien. Dua konsep utama ditekankan, iaitu layan diri dan rekaan yang luas tetapi dekat. Boleh dikatakan pengguna T4 boleh uruskan semua perkara dari pintu terminal sehingga ke pesawat tanpa berurusan dengan kaki tangan penerbangan. Selain itu, Asia juga ada tawarkan jualan 5 juta tempat duduk percuma dalam tempoh terhad. Jualan ni dah bermula dan akan berakhir pada 25 September 2022. Anda boleh tempah penerbangan untuk ke seluruh ASEAN dan lokasi lain bagi tempoh perjalanan antara 1 Januari sehingga 28 Oktober 2023. Dalam masa 48 jam jualan bermula, 500,000 tempat duduk telah habis dijual, menjadi rekod jualan terbaru AirAsia. Dalam masa yang sama, AirAsia telah umumkan penerbangan terus baru dari Kuala Lumpur ke Jeddah di Timur Tengah dan ke Tokyo, Haneda dan Sapporo, Jepun. Ia akan mula terbang pada bulan November dan Disember, tapi sedia untuk ditempah mulai sekarang. Jadi bolehlah anda tunaikan umrah dengan menaiki AirAsia tak lama lagi. Dalam laporan lain pula mengenai AirAsia, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Mafcom telah terbitkan laporan pengguna untuk separuh pertama 2022. Menerusi laporan itu, mereka ada kongsikan bahawa AirAsia telah terima jumlah aduan tertinggi dari Januari hingga Jun 2022. Iaitu sebanyak 527 aduan berdaftar. Aduan paling tinggi adalah mengenai penjadualan semula penerbangan, 151 aduan, diikuti aduan pembatalan penerbangan, 77 aduan dan kelewatan penerbangan, 74 aduan. Saya selalu jumpa aduan pengguna AirAsia di media sosial pasal perkhidmatan mereka. Tapi anda rasa AirAsia selesaikan tak semua masalah yang diadukan tu? Untuk promosi tempat duduk percuma tu kan, agaknya boleh tak penumpang terbang tanpa sebarang masalah? Dilaporkan pada awal tahun hadapan, YouTube Shorts akan sertai program rakan kongsi YouTube. Ini akan memudahkan pencipta kandungan jana wang melalui iklan daripada video pendek. Tapi bayaran untuk Shorts berbeza sikit. YouTube akan kekalkan 55% daripada dana yang dijana, manakala 45% akan diagihkan kepada pencipta. Ini berbeza dengan pembayaran video YouTube yang biasa. Anda boleh sertai program rakan kongsi YouTube dengan mudah sebab antara kelayakan minimumnya ialah miliki 1,000 subscribers dan 4,000 jam menonton dalam tempoh 1 tahun. 10 juta tontonan pada Shorts dalam masa 90 hari juga akan menjadi sebahagian daripada kelayakan. Di TikTok, pencipta kandungan boleh jana wang melalui program Creator Next. Tapi syaratnya ketat sikit berbanding YouTube. Antaranya perlu ada sekurang-kurangnya 100,000 pengikut. Jadi YouTube lagi senang untuk sertai kan? Anda tertarik tak untuk buat kandungan di Short atau memang anda dah aktif kat sana? Apple umum akan ada penyelarasan harga berlaku untuk kandungan di App Store. Yang terlibat adalah harga aplikasi beserta harga pembelian dalam aplikasi In-App Purchase (IAP). Apa yang perlu anda faham adalah mekanisme harga dalam ekosistem pembangun aplikasi Apple adalah berdasarkan tier atau tahap. Khas untuk harga aplikasi dan IAP, sebanyak 94 tier ditetapkan. Untuk penetapan harga, pembangun perlu pilih mana-mana tier berkenaan dan tak boleh menetapkan harga sesuka hati. Berikut adalah contoh senarai aplikasi permainan terkenal dengan harga baru dan lama berdasarkan tier baru yang telah diumumkan Apple. Jadi kalau ada aplikasi yang anda nak beli dalam Apple App Store, baik anda dapatkannya sekarang sebelum terkejut harganya meningkat nanti. Kami jumpa tawaran pelan prabayar baru di dalam aplikasi Hotlink. Ia merupakan pelan streaming dan pelan work from home.
Untuk pelan streaming, Hotlink sediakan internet tanpa had dan sekatan kelajuan untuk aplikasi stream terpilih di dalam pelan ini. Tapi, kelajuan tanpa sekatan ini ada had masa iaitu dari 6 pagi hingga 6 petang sahaja dari kuota FUP 100GB. Ada 3 pas dalam Hotlink streaming iaitu RM40 25GB kuota untuk semua penggunaan, RM25 15GB dan RM20 dengan 5GB kuota. Berikut adalah aplikasi yang terlibat dalam pelan ini. Pelan work from home juga satu lagi pelan tanpa had khusus untuk aplikasi terpilih. Apa yang berbeza di pelan work from home adalah ia tiada sekatan masa tapi masih ada FUP 100GB. Ada 3 pas ditawarkan iaitu pas RM40 25GB data sepanjang masa, pas RM25 dengan 15GB data dan pas RM20 5GB data. Ini adalah aplikasi berkaitan kerja yang disenaraikan untuk pelan work from home. Okey ke pelan tanpa had ni? Dia khusus untuk aplikasi terpilih je dan masih ada FUP 100GB walaupun katanya tanpa had. Selalu sangat kita dengar berita tentang scam kan? Sebab ramai yang jadi mangsa sehingga hilang puluhan dan ratusan ribu ringgit. Tapi selain dari individu yang perlu mengambil langkah berjaga-jaga, Fahmi Fadzil, ahli Parlimen Lembah Pantai, ada cadangkan 7 tindakan segera yang perlu diambil pihak berkuasa dan bank bagi bantu mangsa memperkemas sistem dan elak daripada ramai lagi yang menjadi mangsa skamer. Cadangannya ialah pertama, wujudkan pusat sehenti bantuan mangsa skamer yang melibatkan agensi-agensi berkaitan seperti bank, polis, SKMM dan peguam negara. Kedua, ubah sistem pengesahan dari SMS TAC kepada sistem yang lebih selamat dan tepat identiti. Contohnya pengesahan berdasarkan hanya peranti-peranti yang didaftarkan pemilik akaun dengan bank serta arahkan bank untuk sahkan secara panggilan bagi transaksi yang melibatkan jumlah besar. Ketiga, wujudkan satu mekanisme pampasan seperti dana pemulihan recovery fund yang sedang diusahakan Monetary Authority of Singapore supaya mangsa dapat bantuan pampasan sebaik mungkin. Keempat, arahkan semua syarikat telekomunikasi melalui SKMM untuk buat hebahan khidmat awam melalui panggilan telefon, mirip skrip dan dialog skamer dengan amaran untuk tidak mengendahkan panggilan seperti itu. Kelima, wajibkan bank dan institusi kewangan lain contohnya e-wallet untuk terbitkan dalam laporan tahunan masing-masing jumlah kes scam dan jumlah yang dicuri berdasarkan laporan polis. Ini supaya pemegang saham dan orang ramai tahu keadaan sebenar bank atau e-wallet. Keenam, adakah perbincangan dengan pengusaha platform media sosial yang kerap disalahguna oleh skamer untuk aktiviti jenayah bagi mengambil langkah pantas untuk halang platform tersebut dari terus disalahguna. Ketujuh, segera kenal pasti tahan dan dakwa di mahkamah mereka yang terlibat dengan jenayah ini, termasuklah dengan mendapatkan kerjasama ASEAN dan Interpol. Semua cadangan ini sangat berguna untuk atasi masalah scam. Tapi anda rasa pihak yang terlibat akan guna tak cadangan ni? Siapa sekarang tengah cari laptop dengan harga yang berbaloi? Jika anda orang itu, anda perlu tahu dapatkan laptop terpakai adalah salah satu pilihan yang betul. Tapi untuk pastikan anda dapat beli laptop yang berkualiti, ada 8 perkara yang perlu anda periksa. Salah satunya ialah periksa fizikal laptop dengan teliti. Jika luar laptop nampak teruk, mungkin ia telah jatuh banyak kali dan membawa kepada kerosakan di bahagian dalam. Ketahui lebih lanjut mengenainya melalui artikel Tips 8 perkara perlu diperiksa sebelum beli laptop terpakai. Pastikan ia tahan lama dan elak ditipu. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin, Saya Cincau. Kita jumpa lagi. Bye!